Saudara, jadi saya agak ketawa sebab bila baca kenyataan Presiden Parti PPM, saya ketawa sebab bila dia mengatakan bahawa pilihan raya PRU 15 nanti PPM akan langgar semua kursi Parlimen UMNO. Saya kata silakan. Dan lepas tu dia boleh kata pula lagi, kalaulah PAS ini nak tidak bersama dengan PPM, PAS pun kita langgar. Hebatlah PPM ni. Silakan, tak ada masalah. Kita memang menanti pun. Cuma tak tahu bila tarikh pilihan raya. Warga UMNO, bukan kita saja, rakyat peringkat akar umbi sekarang ni tengah menanti dengan penuh harapan cepatlah pilihan raya ini untuk menyelesaikan segala masalah. Tak payah nak warning-warning, tak payah nak sebut nak langgar. Silakan. Takut nanti siapa yang tercirit, nanti tak tahulah. Saudara. Dan bila keadaan begini, bila sebut PAS ni, saya agak simpati juga. Sebab dah seminggu saya tak mau mengulas benda ni, tapi saya tengok perlulah saya menjelaskan. Ini warga PAS ni kena tegurlah pemimpinnya. Sebab ini masalah apabila isu kekerapan cabutan nombor ekor, judi 4 nombor ekor ni dilakukan oleh kerajaan. Sebenarnya bukan kerajaan ini, kerajaan terdahulu pun oleh menteri yang sama. Menteri yang meluluskannya adalah Datuk Zafrul punya kementerian. Dulu zaman ini Tan Sri Muhyiddin, Kerajaan Perikatan Nasional. Waktu itu PAS ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, tapi tak berbunyi pun. Jadi kita mengharapkan sebab the kingmaker. Jadi bila dia kata bahawa mereka akan sentiasa bersama dengan kerajaan, ini kerajaan kita akan membentuk kerajaan Islam. Jadi bila Datuk Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri, tegurlah. Tiba-tiba tak berlaku. Ini yang akhirnya membuat warga akar umbi kecewa. Kenapa PAS jadi begitu? Ini membuktikan bahawa PAS gagal melaksanakan janjinya untuk menghapuskan perjudian sekiranya dia menjadi kerajaan. Kerana sekarang ni dah ada di kerajaan. Kalau saya lihat, kalau saya dengar setiap ucapan presidennya, judi itu menentang Allah, setiap tindakan itu. Saya malas nak sebut benda begitulah. Ni kalau kita bercakap lagi orang kita bermutuk, jadi warga PAS marah kat saya. Tetapi ini realitinya saudara. Sebab itu warga netizen dia mencabar, dia kata kalau benarlah sebab macam mana yang ketua pergerakan pemudanya dah pun melontarkan bahawa pemuda PAS menentang habis-habisan sekarang usaha untuk meluluskan tambahan ini skim cabutan judi daripada 8 kali kepada 22 kali. Pemuda PAS dah menuntut. Dan saya dengar juga begitu juga pimpinan Dewan Muslimah, Dewan ulamanya, tetapi dia membisu. Sepatutnya dalam keadaan sekarang, ingat this the best time lah, PAS tarik sokongan habis cerita. Kerana ini isu besar. Ini bukan isu main-main saudara. Ini soal yang hubung kaitnya dengan akidah kita. Yang selama ini PAS dah bercakap, hari ini ada pula kenyataan Hajatan Kuasa Ulama Dr. Zawawi, dia kata dia akan turun ke gelanggang dalam waktu terdekat untuk menerangkan pada rakyat tentang RUU 355. Buat apa nak bawa lagi cerita ni, cerita lama? Nak rang undang-undang ni laksanakan, tak payah nak explain kat orang. Kalau rasanya menentangnya lah bukan Islam. Pergi bincang dengan MCA, dengan DAP, dengan MIC, dengan Makar Sakti, pergi ke Sabah, Sarawak. Lebih baik begitu daripada nak cerita pada orang Melayu. Apa? Orang Islam dah tahu. Kita apa-apa saja sistem perundangan Islam ini kita akan pertahankan. Dan sekarang ni macam mana masalah ni? Masalah judi ni. Nak tak mau ke mana? Jangan tutup benda itu dengan isu lain. Jangan alihkan isu. Dan yang terbaik, saya kalau bersikap anak jantan lah pemuda, bagi tahu pada Dewan PAS, kita dengan ini kita dah minta supaya kerajaan yang ada tidak mahu berundur, masih lagi meneruskan cabutan nombor sebanyak 22 kali, maka PAS menarik diri daripada bersekongkol dengan kerajaan satu keluarga satu Malaysia. Itu lebih senang dah kita buat pilihan raya. Lebih mulia sikap anda. Saya melihatlah daripada ngungang. Jadi macam kalau dekat kampung saya dulu, saya memancing ikan ataupun merawai, ini dapat ikan belukang, ngong, bunyi je bising, nilai tak ada. Letaklah sampan, ikan belukang, ngong. Lebih baik kalau ikan jenahak,
Ikan kurau dia tak berbunyi, tapi nilainya tinggi. Kalau setakat ikan belukang macam itulah, daging tak boleh makan. Makan pun rasa hanyir. Itu keadaan saudara. Jadi masalah judi ini bukan masalah bukan kecil. Ini menyangkut soal kita. Dan Presiden PAS juga pernah berucap, pernah mengatakan dalam mimbar, boleh dikatakan keseluruhan pimpinan PAS waktu berada di luar kerajaan dulu, lunyai UMNO ni kena maki kerana kononnya UMNO ini adalah parti yang mendewakan perjudian. Sehingga kalau boleh nak tutup genting dan sebagainya. Nah sekarang ni dah ada dalam kerajaan, Datuk Idris Ahmad, dia sebagai Menteri Agama kena cakap terus terang lah. You dalam kabinet, you tak boleh kata kita kecil, kita tak ramai. Tak boleh. You must stand, tunjukkan di mana keberanian PAS. Sebab sekarang ni memang pimpinan PAS di peringkat akar umbi dah tak selesa. Sebab itu saya katakan bahawa dalam pilihan raya akan datang, saya berkeyakinan bukan saja di Pantai Barat, Pantai Timur pun PAS sukar. Ini saya cakap terus terang sebab mereka akhirnya dapat melihat. Inilah gambaran sebenar orang yang selama hari ini menonggang agama, bercakap soal agama, tapi akhirnya bila duduk dalam kerajaan menjadi sebahagian dari pemimpin, cakap tak serupa bikin. Inilah keadaannya. Kita dulu dah bagi tahu kita negara kita begini tak mau dengar. Sekarang ni kamu dah dalam kerajaan, nak hadapilah keadaan. Berjumpalah dengan rakyat yang pernah kamu lontarkan pandangan, yang kamu pernah katakan dan kamu pernah cerca kita. Lumat UMNO kena cerca dalam isu judi. So sekarang ni kita nak tanyalah, sekarang dah ada, you dah duduk, jangan pula kata nanti kalau saya jadi Menteri Kewangan saya batalkan. Itu banyak alasan lah, brother. Jangan jadi perangai ikan belukang lah, ngong. Tak ada ya. Cukup. Yes or no? Jadi Saudara Adam Alia Khairul, PAS nak jaga jawatan. Akhirnya rakyat akan melihat bahawa PAS ni lebih pentingkan jawatan, bukan soal perjuangan. Kamu tegah Islam, takbir, tapi ke mana perginya? Lebih baik macam orang Arab Saudi tu, apa yang dilontarkan oleh Sri Najib, maka diikut. Dia buat reform, dia buat GST, dia buat ini BRIM. Rakyat Arab Saudi sekarang ni mereka pergi kepada untuk ekonomi mereka tahun 2030. Kita terkial-kial. Dan masalah kita, negara kita ni kadang-kadang kita mudah ditanam dengan kebencian oleh pihak-pihak yang memang mahu melihat warga bangsa kita ni bercakaran. Sebab tu saya dah seminggu lebih saya tak nak sentuh soal judi ni. Tapi bila malam kemarin saya dengar Mahfud pun balon juga, saya perlu memberi pencerahan bahawa sebenarnya ini keadaannya. Kalau pimpinan PAS mengatakan mereka tidak berada dalam kerajaan, itu bohong. Kalau mereka mengatakan mereka tidak ada kuasa, juga bohong. Kerana Perdana Menteri tentulah dalam keadaan sekarang ni dia akan mendengar pandangan PAS. Sebab PAS ada 18 kursi. Jangan ini bukan kecil-kecil. PAS mewakili ada 18 ahli parlimen bersama dia, memberi sokongan dan dukungan pada pembentukan kerajaan hari ini. Kalau PAS bertegas dengan Perdana Menteri pun tak boleh nak buat apa. Kerana kalau nak disantun dengan MCA ni cuma 2 kursi. MIC 1 kursi. Itu kalau saya tidak yakinlah MCA juga akan mempertahankan tentang cabutan nombor tu daripada 8 kali naik 22 kali tu akan dipertahankan oleh MCA dan MIC. Kalau mereka mempertahankan, saya ingat mereka pun huyup dimarah oleh rakyatnya di saat warga bangsa kita dalam keadaan susah. Apakah kita akan melihat dengan cara berjudi saja itu merupakan cara jalan untuk menyelesaikan? Rakyat nak tunggu. Itu blues gang lah tu, tak tahulah saya. Menteri Agama dah rasa enak. Itulah dia kata sagun. Betul saudara Zulkifli Yusof. Sebab tu kita sebagai orang politik jangan bijak mengutarakan kata-kata yang tak termampu kita lakukan. Saya tengok lakonan itu, akhirnya orang akan melihat sebagai lakonan. Sebab itu saya katakan mereka pandai mencari helah. Sebelum dapat kuasa, ini cerita dia. Dah dapat kuasa, ini ceritanya. Bila berlaku kesilapan, ini ceritanya. Saudara Raif Kodri Kodiang marah pula kat saya. Kenapa? Jangan marah. Saya menceritakan. Saya tak serang orang PAS. Saya serang pimpinan yang ada sekarang. Saya kata kalau PAS benar-benar
Saya tak katalah kuat temberang dan sebagainya, tak ada. Saya cuma katakan bahawa sekarang ini mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Kerana 18 kursi saudara, bukan main-main. Boleh jumpa dengan Perdana Menteri, did is what? Saya nak bagi tahu, saya kena santuni hari saya. Warga PAS tidak senang dengan kedudukan sekarang. Pimpinan-pimpinan PAS akar umbi, ini menyusahkan kami. Yang Muhammad kena fikir, kena bagi tahu pada Menteri Kewangan. Saya tak nak bercakap lah dalam kabinet. Kalau dekat dalam kabinet, mungkin akan menyinggung. Now saya bercakap terus terang dengan Yang Pada Menteri. So saya ingat boleh benda tu. Sebab Yang Muhammad Datuk Seri Sabri pun orang Islam. Takkanlah dia kata no, kita akan pertahankan judi. Impossible. Dia pun ada juga dia punya pengetahuan Islamnya. Dia pun tahu bahawa judi itu haram. Dia pun tak pernah lah, sepengetahuan saya, tak ada pula dengar bahawa Datuk Ismail Sabri ini terjebak dalam perjudian. Tak pernah. Seingat persahabatan saya dengan beliau, tak pernah dengar pun dia beli nombor ekor ke apa, tak ada. Kalau kita pergi ada pertemuan di luar negeri, pergi ke London ke Amerika, tak dengar pula ceritanya dia pergi ke kasino, tak ada. Walaupun Genting Highland tu ada di Pahang, dia tak pergi. Jadi kalau PAS berjumpa dengan Perdana Menteri, bagi tahu bahawa ini keadaan sekarang menyusahkan kami. Saya ingat benda boleh selesai. Jadi ikan belukang pun mahal lah ni. Tak tahulah saya. Saya tak mau bercakap saja. Jadi orang macam sagun apa semua. Saya mengharapkan agar isu ini dapat segera diselesaikan. Jika tidak, saya nak cakap terus terang bahawa PAS menghadapi masalah yang cukup besar dalam menghadapi pilihan raya akan datang. So, tambah lagi bila Ustaz Zawawi pula nak katakan nak memberi penjelasan tentang RUU, ada pindahan perlembagaan RUU. Tak perlu bercakap pada warga Islam. Elok adakan pertemuan dengan pemuda MCA, dengan pemuda MIC, dengan pemuda PBS, dengan pemuda-pemuda daripada Sabah dan Sarawak. Lebih baik saudara terangkan pada bukan Islam, sebab orang Islam dah tahu tentang hukum, ta'zir dan takkir dan sebagainya. Ya, saudara. Jadi itu pesan saya pada pimpinan PAS. Sebab saya dapat merasai, saya bersimpati dengan sahabat-sahabat kita, Sabikun, yang sekarang ni mereka dalam keadaan terkapai-kapai. Kesan daripada ketidaktelusan dan ketidakketegasan pimpinan yang kini berada dalam kerajaan. Kalau mereka meletakkan kepentingan nak jaga sangat jawatan mereka, inilah akibatnya. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.